Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk bab 4 iaitu matematik pengguna yang bertajuk percukaian. Untuk permulaan kita akan tengok apakah maksud percukaian dan juga tujuan percukaian. Dekat sini awak boleh nampak ada 4 tujuan percukaian. Iaitu yang pertama, sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barang atau perkhidmatan dan juga alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Kat sini dia nyatakan percukaian ialah satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Ni macam awak tengoklah, ibu bapa awak semua ada bayar cukai, saya sendiri ada bayar cukai. Kemudian yang syarikat-syarikat macam kedai-kedai apa semua pun sebenarnya mereka ada kena bayar cukai lah. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen dan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan demi kesejahteraan rakyat. Ini contoh yang awak pernah dengar dululah, yang kita ada GST, kemudian kita ada sekarang ni ada SST, kemudian kita ada service tax semualah. Antara kemudahan tersebut termasuklah pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara serta pembangunan. So dekat sini ada latihan sikit. Dia suruh jelaskan maksud percukaian dan apakah tujuan percukaian. Jadi cikgu minta nanti awak buat dan hantar kepada saya secara personal apakah yang dimaksudkan dengan percukaian dan tujuan percukaian. Seterusnya kita tengok pula. Kalau tadi pun awak tengok ni tadi, dia ada kata ada macam-macam, sebab dia kata semua hasil cukai. So maksudnya cukai tu kan hanya ada satu jenis sahaja. Cukai ni ada pelbagai jenis. Itu kat sini kita akan proceed kepada jenis-jenis cukai dan kesan pengelakan cukai dari aspek perundangan dan kewangan. Ini benda lain lah. Kita tengok dulu apakah jenis-jenis cukai. Jenis cukai kat sini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So yang pertama adalah cukai pendapatan, diikuti dengan cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima oleh seseorang individu atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Yang individu tu macam saya lah, bekerja. Macam ibu bapa awak pun kalau bekerja dengan ni dikena bayar cukai, itu individu. Yang syarikat ni maksudnya pemilik syarikat itu dia kena bayar untuk cukai ke atas syarikat, bukannya ke atas diri dia, tapi syarikat dia, iaitu pendapatan pada syarikat dia. Yang individu itu adalah gaji pada kita, individu itulah. Semua individu yang bergaji dan syarikat yang memperoleh keuntungan dikenaki mendaftar sebagai pembayar cukai. Itu tadi apa yang saya maksudkan lah. Mentaksir pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Individu dan syarikat dikenaki melaporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan, sama ada melalui borang ataupun secara atas salian di laman sesawang Easy Hasil. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai pendapatan. Awak mesti pernah dengar kan LHDN? Ini sistem taksiran sendiri digunakan oleh pembayar cukai untuk membuat pengiraan cukai pendapatan. So, taksiran sendiri ni dia diterangkan dilakukan untuk tahun sebelumnya. Misalnya taksiran tahun 2020 dilakukan pada tahun 2021. Maksudnya kalau untuk taksiran tahun 2019 akan dibuat pada 2020 lah. Kemudian lepas awak dah taksir sendiri, kena simpan rekod. Semua dokumen berkaitan perlu disimpan selama 7 tahun. Sebab dalam kita punya sistem percukaian kita, pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh pada bila-bila masa sahaja LHDN boleh minta kita hantar atau kemukakan bukti bagi taksiran cukai 7 tahun ke belakang. Contoh, katalah macam tahun lepas saya isi untuk cukai tahun lepas, saya telah isi pada tahun ini mengatakan saya ada beli buku sebanyak RM700
dikatakan. Okey, jadi pada bulan lepas tiba-tiba datang surat daripada LHDN minta saya buktikan dengan mengemukakan resit-resit yang berkaitan yang menunjukkan saya telah membeli buku berharga RM700. Okey. Kemudian sekiranya kata bila cukai taksiran tu, bila kita dah buat, kalau ada cukai yang kena bayar, kita kena bayar sekaligus ataupun potongan cukai bulanan PCB. Okey, yang bayaran sekaligus ni apabila kalau tiada potongan bulanan PCB ni lah. Tapi biasanya dia dah ada, jadi memangkan dia tak akan banyak. Kalau awak sekaligus setahun, dia akan jadi banyak lah. Dia akan mungkin cecah sampai ratus-ratus sampai ribu. Tapi bila kalau tiap-tiap bulan itu PCB, dia akan meringankan. So dia macam dalam tak sampai RM50 pun. Macam itulah, bergantung kepada kita punya kadar pendapatan kita. Okey. Kemudian tadi ada kata apa akan berlaku kalau kita elak cukai dan kesannya. Okey, kat sini ni ada perundangan. Okey, perundangan yang berkaitan dengan cukai pendapatan ialah Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, ada ni. Jadi kat sini ni awak boleh tengok, ini logo LHDN, input extra ya. Merupakan salah satu agensi utama di bawah Kementerian Kewangan, bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara. Okey, Akta Cukai Pendapatan 1967 ni awak boleh cari Google apa Akta Cukai Pendapatan 1967 itu. Okey. So ini kalau bila awak buat, awak taksi cukai awak lah. Tapi kalau kata awak mengelak, itu yang pertama, antara cara yang mengelak adalah ada orang dia kata dia tak maklum kalau layak dikenakan cukai. Okey. So kesannya akan dikenakan hukuman denda 200 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam BNCP. Maksudnya dalam izi hasil tu tadilah awak ada penipuan macam pendapatan ni macam contoh kata awak, saya jadi cikgu, lepas tu saya ada pergi buat kerja sampingan lain, saya ada gaji lain tapi saya tak maklumkan. So yang ini dikenakan hukuman denda 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okay, contoh macam saya ada buat meniaga online ke. Okay, maksud itu adalah pendapatan sampingan saya. Semua tu sebenarnya patutnya dikenakan cukai. Okay, memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Okay, tanggungan ni macam contoh awak pergi macam kata saya tak ada anak, tapi saya kata ada anak. Saya kata betul macam sekarang ni dia ada boleh juga tolak apabila kita beri duit kepada ibu bapa. Okey. Tapi kalau kata yang sebenarnya saya tak bagi pun. Okey, yang bagi tu adalah abang saya, adik-beradik saya macam tu. Itu semua maksudnya saya dah menipu dari segi tanggungan. Jadi ni boleh dikenakan hukuman denda 1,000 hingga 10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okey. Ini maksudnya macam ni kan. Tadi kan dikenakan hukuman denda 1,000 hingga 10,000. Dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Maksudnya kalau katalah patutnya cukai saya, bila saya tipu yang ini tadi, sepatutnya cukai saya katalah patutnya saya kena bayar 1,000. Tapi bila saya tipu, menyebabkan saya perlu bayar hanya 500. Maksudnya saya ada kurang lapor sebanyak 500 lagi. So dia 200%. Maksudnya saya kena bayar 1,000 sebagai penalti. Okey, sebab dia 200%. Okey. Kemudian sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Okey, mengelak cukai ni macam-macam lah cara. Kata konon tak ada pendapatan. Ialah mengumumkan macam-macam bukti yang mengatakan konon tak perlunya tak layak untuk bayar cukai. So ini dikenakan hukuman denda 1,000 hingga 20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor.